فليتفضل مؤخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang saya hormati saudara pengacara majlis pada malam ini, sahabat saya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Sarin, mewakili Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Yang saya hormati kepada Tuan Haji Rahim bin Muhammad selaku pengurusi Surau At-Taqwa. Yang saya hormati Tuan Imam, keseluruhan ahli pegawai syarak, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, musliman, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua orang Kesang? Alhamdulillah, semoga kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita seterusnya meneruskan momentum kita untuk kita masuk ke dalam satu bulan, iaitulah bulan yang kita sentiasa minta dengan Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, supaya kita semua sampai masuk ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni dapat kita bersama-sama pada bulan yang baik, pada hari yang baik. Dan alhamdulillah, diam tak diam kita sekarang ini dah berada, saya ingat, pada 24 Sya'ban. Jadi lebih kurang 6 hari lagi kita nak masuk pada satu bulan yang kita minta tadi untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Saya teringat kata-kata Tuan Guru, Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh Disri. Dia kata, Rejab ni umpama orang nak pergi Mina. Sya'ban ni umpama orang bertunang. Dan bulan Ramadan adalah seperti perkahwinan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya persiapan kita untuk bertunang tidak berisik, tidak sehebat pertunangan. Dan persediaan kita bertunang tidak sehebat perkahwinan. Jadi sekarang ini kita semua berada di dalam fasa pertunangan. Untuk kita buat persiapan dan persediaan untuk masuk ke alam perkahwinan. Jadi di alam perkahwinan ni tuan-tuan banyak benda lah. Banyak benda kita nak buat, nak setting kompang. Teringat tak abang-abang waktu kita menikah dulu? Kalau tak ingat, nikah lagi sekali. InsyaAllah dia ingat tuan-tuan. Ingat, agak-agak izinkanlah. Kan? Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak masuk pada fasa perkahwinan. Lalu persiapan itu cukup perlu untuk kita 100%. Kita nak perjalanan perkahwinan kita ini tuan-tuan menjadi satu perkahwinan yang cukup baik, diberkati, dirahmati, umpama kita membina mahligai syurga Allah. Sebab itu saya juga teringat kata-kata Arab.
Bulan Rejab adalah umpama angin yang menolak. Bulan Sya'ban umpama awan yang memayungi. Dan bulan Ramadan umpama hujan yang turun berderai-derai kehebatannya. Sebab pentingnya 3 bulan, Nabi doa dah. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita teringin nak masuk Ramadan ni. Ustaz Sarif dia bagi tajuk pun itulah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu tiba-tiba Ramadan. Itu orang jenis terkejut. Dia jenis terkejut. Alamak, tiba-tiba Ramadan. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Sebab dia tidak buat persiapan dan persediaan yang cukup rapi. Kalau kita melihat kepada zaman Nabi SAW, kita dapat melihat bagaimana cantik dan indahnya wajah Rasulullah dan para sahabat untuk memasuki Ramadan. Nabi minta, Ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Pasal apa Nabi seronok nak masuk bulan Ramadan? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab kenapa kita nak sampai bulan Ramadan. Macam tuan-tuan datang surau At-Taqwa ni, mesti ada sebab. Betul tak? Nak masuk kamera. Nak yang duduk depan. nak masuk kamera. Kamera malam ni kedabak besar tuan-tuan. Udah macam pencetus rumah pula dah. Akak-akak datang sini sebab apa kakak? Mesti ada sebab. Nak dengar ceramah Ramadan. Abang-abang datang sini mesti ada sebab. Nak tengok siapa penceramah. Dulu dia jemput tak datang, ganti PU lain. Hari ni dia datang juga, nampak? Macam terasa je tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mesti ada sebab. Jadi kita masuk Ramadan ni mesti ada sebab Nabi seronok nak masuk Ramadan. Sebab itu kita minta, Ya Allah, masukkan kami dalam bulan Ramadan. Sebab ada orang esok nak puasa, hari ni tak sempat dia melalui Ramadan. Ada orang lagi seminggu nak masuk Ramadan, Allah Ta'ala tak izinkan dia masuk Ramadan, meninggal dia. Tuan-tuan, tahun lepas ada sahabat kita yang berpuasa dengan suami. Tahun ni dia puasa seorang-seorang. Ada tak akak-akak? Ada kawan-kawan kita. Ada orang dia puasa dengan isteri tahun lepas. Tahun ni tuan-tuan dia puasa seorang-seorang. Ada orang dia puasa dengan anaknya. Tahun ni kadang-kadang anaknya tak ada dah. Ada orang dia puasa ada mak bapak tahun lepas. Tapi tahun ni mak bapaknya telah tiada. Sebab itu kita sama-sama minta, Ya Allah, sampaikan kami semua dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu bulan Ramadan ni bukan bulan yang biasa-biasa. Inna iddatash syuhuri inda asyara syahran fi kitabillah. Allah Ta'ala kata di sisi Allah ada 12 bulan. Tuan-tuan, dalam setahun hidup kita ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ada 12 bulan. 11 bulan kita bergelumang dengan keseronokan dunia. 11 bulan kita fikir macam-macam untuk meneruskan kehidupan kita. 11 bulan ni kita fikirkan macam-macam untuk kita meneruskan perbelanjaan kehidupan kita. Orang kita ni tuan-tuan, macam-macam dia fikir. Betul tak? Macam-macam dia fikir. Ada pula isteri belum masuk Ramadan, dah tanya suami dah, tema raya tahun ni warna apa? Astaghfirullahalazim. Dia kata, abang rasa tema tahun ni warna apa? Muka orang lain tuan-tuan, bini kita juga. Dia WhatsApp tadi. Abang rasa tema tahun ni warna apa? Saya kata jawab senang, tema tahun ni telanjang. Aku pun tak payah keluar duit nak beli baju. Sibuk, puasa pun belum. Dah tanya tema dah. Macam-macam fikir. Orang kita buat fikir hebat tuan-tuan. Kat Long 7E orang kita tukang fikir. Kes kematian Tong Mo orang Malaysia selesaikan. Poli tak settle lagi di Thailand. Orang Malaysia dah settle lah. Macam-macam kita fikir. Jadi 11 bulan kita bergelumang dengan keseronokan dunia, maka Allah Ta'ala wujudkan khas untuk umat Nabi Muhammad 1 bulan. Tak ada pada bulan-bulan yang lain. Tak ada keberkatan pada umat-umat Nabi terdahulu. Namanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi ulama dia membahaskan apakah itu makna Ramadan. Malam ni saya nak fokus kepada kita tuan-tuan supaya malam ni kita dapat satu semangat
dan kita minta supaya betul-betul kita dapat beribadah dalam bulan Ramadan. Yang pertama, tuan-tuan, ulama bincangkan makna ramat. Ramat ni apa, tuan-tuan? Ibu-ibu, panas terik. Kalau tuan-tuan melihat kepada sejarah Ramadan, setiap satu Ramadan mesti panas terik. Kalau tak percaya adik-adik, tengok nanti. Satu Ramadan mesti panas terik. Yang kedua, kata ulama, panas membakar. Panaslah cuaca, panas terik. Yang kedua, tuan-tuan, panas membakar dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Akak-akak kita banyak dosa tak akak-akak? Oh, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, banyak dosa ke tidak? Abang-abang banyak dosa ke tidak? Termasuk yang bercakap ni. Kita semua banyak dosa, tuan-tuan. Mana ada orang tak buat dosa bohong? Saya Alhamdulillah lah Ustaz. Sejak saya hidup 40 tahun, saya ingat saya tak pernah buat dosa. Bohong. Yang dia cerita kat Ustaz, kira riak dosa juga tu. Nampak tuan-tuan? Tak ada, semua orang buat dosa. Sebab itu kita dalam hidup ni kena banyak sabar. Ada orang datang pejabat saya, ya Allah, mengadu pasal suami dia. Assalamualaikum Ustaz. Makcik tak tahu nak mula macam mana Ustaz. Saya kata, faham pula orang tua ni. Kenapa makcik? Tak tahu Ustaz, sekarang macam perasaan makcik Allah. Saya kata, Kak, sebab itu saya pesan pada orang perempuan, bila menangis, jangan bercakap. Tak faham apa benda, tuan-tuan. Ustaz tak pernah faham perasaan. Saya kata, apa benda ni? Akak duduk atas kursi tu, akak menangis dulu. Bila dah menangis, akak datang jumpa, akak baru cerita. Dia menangis 10 minit. Lepas 10 minit, dia datang. Akak ada benda lah. Elok bercakap tu. Sebab itu akak-akak. Saya kata, pasal apa masalah akak? Tuan-tuan, dalam dunia ni, masalah kita semua boleh selesai. Betul tak? Semua boleh selesai. Tuan-tuan, motor rosak, tuan-tuan pergi hantar pomen. Tuan-tuan, lampu tak terbuka, tuan-tuan pergi panggil wiring. Adik-adik, laptop rosak, pergi hantar PC World. Tuan-tuan, water heater rosak, pergi tukar baru. Bini mati, nikah lain. Semua boleh selesai. Satu je kita tak boleh selesai, iaitulah bagaimana kita nak menguruskan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akak-akak dapat suami, dia kata, Ustaz, sejak kebelakangan ni Ustaz, akak tak boleh tidur Ustaz. Saya kata, pasal apa? Suami akak tidur berdengkur. Allah. Macam mana dia berdengkur? Alah, berdengkur sikit-sikit tu biasa. Bukan sikit-sikit Ustaz, tak tahu Ustaz. Dia ikut minggu. Oi. Saya kata, macam mana pula? Tak tahu, yang saya perasan minggu pertama Ustaz, dia berdengkur bunyi macam kapal berlabuh. Pukul 3 pagi Ustaz bayang. Ya Allah, saya tak boleh tidur Ustaz. Dengar dia mengaung sampai ke subuh, saya tak boleh tidur. Sabar. Minggu kedua Ustaz, dia mengunyah. Nyap. Dia duduk benda pula, laki aku makan dalam gelap ni. Rupanya tidur, tuan-tuan. Minggu ketiga Ustaz, ya Allah, dia asah gigi. Krek. Saya duduk, ya Allah, tajam gigi bila laki aku dia gagang. Sampai saya tak boleh tidur. Saya kata, Kak, syukur sekurang-kurangnya suami kita ada sebelah kita. Betul tak? Berapa ramai hari ni isteri tidur, suami tak ada sebelah. Berapa ramai hari ni isteri tidur, suami tak balik rumah. Setuju tak? Berapa ramai hari ni kita tidur, akak-akak yang dirahmati Allah sekalian, suami sibuk main dam, suami sibuk main keram, tu, pukul 4-5 pagi baru balik. Apa ramai? Bukan orang sini, orang tempat lain. Kalau orang sini pun lebih kurang juga. Maknanya apa, tuan-tuan? Syukur. Akak-akak dengar suami berdengkur dalam bilik. Lantak orang tua tu adalah, insya-Allah. Bayangkan satu hari kita tak dengar perkataan tu. Tak ada. Mana pula orang tua ni ada kat sebelah tapi tak berbunyi. Rasa insya-Allah meninggal dunia, tuan-tuan hamba Allah. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, syukur. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini bukan Ramadan biasa-biasa, sebab Allah Ta'ala gunakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pasal apa Allah Ta'ala gunakan wahai orang-orang beriman? Kutiba alaikumus siyam.
difardukan kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti difardukan umat-umat Nabi terdahulu. Kemuncak dia, la'allakum tattaqun, menjadikan kamu orang bertakwa. Sebab apa? Puasa ni tuan-tuan, kalau nak mendapat barakah, mesti ada dua syarat. Yang pertama Islam, yang kedua iman. Sekadar Islam tapi tak beriman, berkat Ramadan tak dapat abang-abang, tak dapat. Sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu. Sebab puasa ni khusus untuk orang beriman. Sebab puasa ni benda tak nampak. Tuan-tuan, kita nampak orang ambil uduk, lepas tu dia masuk dalam saf, dia angkat takbir. Tuan-tuan tahu tak orang tu sedang buat apa? Orang tu tengah buat apa? Tengah solat. Tuan-tuan, tong derma lalu, lepas tu dia ambil duit dalam bukit, dia bubuh dalam tabung. Tuan-tuan tahu tak orang tu tengah buat apa? Tengah derma, sedekah. Tapi kalau orang tu tak puasa, dia bagi tahu yang dia puasa, kita percaya yang dia puasa. Sebab puasa ni benda tak nampak. Sebab itu puasa ni untuk orang beriman. Adakah umat-umat Nabi terdahulu berpuasa? Ya. Mereka juga berpuasa. Nabi Adam berpuasa 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan, setiap bulan. Nabi Ibrahim juga berpuasa. Nabi Daud alaihissalam, Nabi kata sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud alaihissalam. Macam mana Nabi Daud berpuasa? Hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni berpuasa, esok berbuka. Hari ni berpuasa, esok berbuka. Nabi kata itulah sebaik-baik puasa Nabi Daud. Maknanya dalam setahun ada 12 bulan, 6 bulan puasa, 6 bulan berbuka. Siapa dapat buat tu champion lah. Bayangkan kita hidup pada zaman Nabi Laut. Tobat lahum tuan-tuan. Zaman Nabi Muhammad kita puasa sebulan pun Allah. Udah lembik macam zombie pukul 5 petang. Yelah bini tak buat sahur. Pukul 5 petang, laki dia nyandar kat dinding menung. Bini dia tanya, abang kenapa? Puasa. Tuan. Itu baru sebulan. Bayangkan Nabi Daud puasa 6 bulan puasa, 6 bulan berbuka. Allahu Akbar. Sebab itu, siapa yang boleh ikut puasa Nabi Daud, hebat lah. Sebulan tuan-tuan dapat. Lagi sebulan tuan-tuan ambil bulan Syaban. Tahun depan cuba try. Nabi paling banyak puasa dalam bulan Syaban. Dan tuan-tuan lagi 4, tuan-tuan ambil 4 bulan haram. Bulan Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Puasa, dapatlah 6 bulan. Esok kita try puasa. Lagi berbaki ni selang-selang. Cuba. Boleh tak agak-agak? Esok hari apa tu? Hari Senin. Esok hari Senin puasa, Selasa berbuka. Rabu puasa, Selasa Khamis berbuka. Jumaat puasa, Sabtu berbuka. Try lah, selang. Ikut puasa Nabi Daud. Tapi saya ingat orang kandang dengan orang kesang lebih kurang. Hari ni puasa, esok berbuka, esok berbuka, esok berbuka, berbuka, malah puasa. Kita ni tuan-tuan kalau dapat buat, champion. Dapat buat memang champion. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ini khusus yang pertama, dia adalah untuk orang yang beriman. Sebab itu Ramadan ni adalah sekolah. Tuan-tuan hantar anak pergi ke sekolah, dengan harapan tuan-tuan dia nak jadi budak pandai. Setuju tak? Tak pernah saya jumpa adik-adik, kamu pergi sekolah, makin lama makin bengong. Ada tak? Makcik tak faham lah ustaz anak makcik. Sebelum pergi sekolah, kenal huruf. Balik-balik sekolah dah setahun dua, satu huruf dia tak kenal. Makin bengong tuan-tuan, mana ada. Ada orang sebelum ustaz, alhamdulillah lah, sebelum dia masuk sekolah, kenal lah separuh daripada huruf tu. Tapi bagus ustaz, lepas 3 bulan anak makcik boleh baca. Itulah tujuan sekolah. Jadi madrasah ini adalah sekolah. Siapa masuk sekolah, keluar sekolah nanti, dia menjadi orang yang pandai, orang yang bagus, orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata dalam satu hadis, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, Nabi mengaminkan 3 kali. Tuan-tuan familiar dengan hadis ni. Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu aminkan doa siapa? Kami tak dengar pun siapa yang baca doa. Kata Nabi SAW, aku dengar Jibril alaihissalam membacakan doa. Salah satunya, Jibril kata, ya Allah, ya Tuhanku, alangkah dilaknatnya orang yang memasuki Ramadan
tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadu billah. Rugi. Itulah tujuan Ramadan, tuan-tuan. Yang kedua, makna Ramadan ada juga ulama mendetailkan dari segi huruf. Ra, mim, dad, alif, nun. Jadi malam ni saya nak melahirkan rasa keseronokan kepada tuan-tuan untuk kita nak menyambut tak sabar Ramadan berdasarkan dengan 5 huruf ra, mim, dad, alif, nun. Kita kupas malam ni, dapat malam ni benda tu cukup dah. Alhamdulillah. Apa yang ada dalam bulan Ramadan? Yang pertama ra. Ra itu apa? Redha Allah. Redha daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita hidup, kita tidak mendapat redha Allah, dia adalah satu orang manusia yang tidak bernilai di sisi Allah. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, ada benda yang Allah Ta'ala redha dan ada benda yang Allah Ta'ala izin. Ada benda Allah izin dan redha. Ada benda Allah izin tapi tak redha. Ada benda yang Allah redha tapi tak izin. Ada benda yang Allah tak izin dan tak redha. Tuan-tuan boleh faham ke ni? Yang pertama, ada benda yang Allah Ta'ala izin dan dia redha. Macam tuan-tuan datang kuliah malam ni, akak-akak datang kuliah malam ni, Allah Ta'ala agak-agak Allah Ta'ala redha tak dengan majlis ilmu ni? Redha. Dan akak-akak, abang-abang pun sampai. Dia izin tuan-tuan sampai. Redha dan izin. Ada benda yang Allah Ta'ala izin tapi dia tak redha. Apa dia tuan-tuan? Maksiat. Pergi merompak rumah orang, dapat dia barang rompakan, tapi Allah Ta'ala izin. Ya, Allah Ta'ala izin, tapi Allah Ta'ala redha tak perbuatan tu? Allah Ta'ala tak redha. Yang ketiga, Allah Ta'ala redha tapi dia belum izin. Tuan-tuan mesti bercita-cita nak bawa family, keluarga tuan-tuan pergi buat umrah di Mekah. Tapi duit belum ada lagi. Belum Allah Ta'ala izin rezeki tu. Benda Allah Ta'ala redha tapi dia belum izin. Dalam hidup kita tuan-tuan, kita fikir bagaimana nak cari redha Allah dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, redha Allah. Sebab itu akak-akak nak dapat redha Allah, ibu-ibu, abang-abang nak dapat redha Allah, pertama kena jadi orang yang bertakwa. Takwa ni apa tuan-tuan? Takwa. Semalam siang saya ceramah di JB. Saya tanya Pak Cik, takwa apa? Yang seingat saya Ustaz, takwa tu takut bini tua. Astagfirullahaladzim. Dia fikir nak takut bini tuan-tuan. Ada seorang tu kata, Ustaz saya je ni, bini memang saya tak takut. Tapi masalah sekarang Ustaz, bini menakutkan. Itu pun masalah juga tuan-tuan. Ni tuan-tuan, hidup kita tuan-tuan jadi orang bertakwa, beriman. Jadi apakah ciri-ciri orang yang beriman? Bulan Ramadan, jom kita buat. Yang pertama kata Nabi dalam hadis Nabi, antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah? Apa dia ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah? Yang pertama apa dia? Nak tanya juga, siapa dapat jawab boleh balik awal. 8.30 tuan-tuan boleh balik, siapa dapat jawab awal. Apa dia ciri-ciri orang yang beriman? Orang yang beriman, ciri-cirinya apa dia? Mestilah yang mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh. Itulah ciri orang beriman. Lalu tidak ada langsung bantahan kepada orang yang beriman. Apa yang dilarang oleh Allah, dia takkan buat. Bahkan dia tak bantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh puasa Allah Ta'ala suruh puasa subuh 2 rakaat. Dia tak komplain. Ya Allah, kenapalah susah-susah nak bangun pagi? Ada 2 je. Semayanglah 8 terus. Lepas tu tak payah semayang sampai ke Zuhur dan Asar buat. Boleh tak? Tak boleh. Akak-akak, Allah Ta'ala suruh puasa siang. Abang-abang, Allah Ta'ala suruh puasa siang. Nabi suruh puasa siang. Akak-akak jangan tukar malam. Dia kata, Ustaz, saya ingat tahun ni saya nak tukar puasa tu malam. Boleh ke akak? Apa tak boleh Ustaz? 12 jam juga. Oh, sudah. Boleh ke kak? Boleh. Tuhan pun faham. Habis tuan-tuan. Dipikir Tuhan tu macam bapak saudara dia. Mana boleh, kita kena ikut.
Antara ciri-ciri orang yang beriman, kata Nabi, orang yang menghormati jirannya. Sebab itu bulan Ramadan, bulan paling baik untuk kita santuni jiran kita. Tuan-tuan buat makanan lebih sikit, bagi dekat jiran sebelah. Bagi dia Tupperware. Jangan bagi pinggan plastik kompom dia buang. Bagi Tupperware. Dengan harapan dia pulang Tupperware itu berisi. Yang orang sebelah bila dah dapat Tupperware ada isi, faham-faham je lah. Betul tak? Ini dia siap pulang balik tanpa basuh. Ni tak senonoh tuan-tuan. Bagi sedekah amal jariah. Muliakan jiran. Akak-akak, kadang-kadang hidup kita ni menjadi susah sebab kita suka membandingkan kehidupan kita. Betul tak? Macam mana kita nak dapat redha Allah? Kadang-kadang kita dengan isteri, kita dengan suami pun kadang-kadang tidak ada redha, meredai antara satu sama lain. Yang ni masalah. Akak-akak syurga di bawah tapak kaki. Kuat orang lelaki jawab. Nampak tak? Suami. Tapi berapa ramai hari ni orang perempuan biadab dengan suami. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Sebab Nabi kata orang perempuan di dalam neraka, orang perempuan paling ramai disebabkan dua benda. Tidak menjaga auratnya, maruah dirinya, dan juga tidak mentaati suaminya yang soleh. Syarat isteri nak taat kita, kena soleh. Alhamdulillah Ustaz, kebetulan nama pun Muhammad Soleh tu bukan. Macam mana isteri nak taat pada kita tuan-tuan? Suami tak semayang. Saya dapat satu WhatsApp tuan-tuan semalam. Dia mengadu dekat saya, Assalamualaikum Ustaz, saya daripada Terengganu, nama ... Saya dah berkahwin masuk tahun yang ke-7. Alhamdulillah Ustaz, perkahwinan kami alhamdulillah seperti biasalah. Tapi saya Ustaz, kami tak ada zuriat, tak ada anak. Lepas tu nak tanya soalan apa? Persoalannya sekarang Ustaz, saya macam dah tak ada hati dengan suami saya. Apa yang perlu saya buat? Sudah. Kita lagi pening, dia ingat Ustaz ni macam tak ada masalah. Ada seorang makcik lagi syok, Ustaz, makcik baru beraduh dengan laki makcik. Jadi makcik nak buat apa sekarang? Saya balas senang. Makcik dah lepas bergaduh, saya tengah bergaduh dengan bini sekarang lah tu. Saya kata pasal apa tak ada hati dengan suami? Saya pun tak tahu Ustaz. Suami selalu pukul saya, selalu bantai saya Ustaz. Lepas tu dia hantar gambar tangan dia tutup lopam ni. Daripada sini sampai ke sini. Ni apa benda ni Ustaz? Saya nak buat macam mana Ustaz? Dekat siapa saya nak mengadu? Saya kata pergilah. Pergi dekat pejabat agama. Minta nasihat, minta kaunseling. Saya dah cuba Ustaz. Suami tak nak pergi. Kalau macam tu, pergi minta fasakh. Nampak tak? Hak untuk orang perempuan. Senang. Saya memang nak pisah Ustaz. Suami pula dia tak nak lepaskan saya Ustaz. Jadi persoalannya macam mana Ustaz? Sudah. Panjang cerita. Saya tanya dia satu soalan. Minta maaf saya tanya puan. Suami solat tak? Masalahnya Ustaz, bukan solat fardu tak semayang. Jumaat pun suami tak pernah semayang. Macam mana isteri nak taat pada kita tuan-tuan, sedangkan kita sebagai suami tidak menjaga apa yang boleh mengundang redha daripada Allah. Ni akak-akak. Jangan tinggi suara dekat suami kalau benda yang tak betul. Kadang-kadang akak-akak marah anak, jangan pindah pada suami. Kesian orang lelaki macam kami ni. Dia marah anak, suami kena. Betul tak? Jangan makan depan TV berapa kali Umi nak pesan letih lah Umi, aduh nak vacuum, nak mop letih, betul lah. Yang abang pun dia juga kena. Nampak tuan-tuan, tak pasal-pasal. Dia marah anak, suami kena. Suami buat muka mesti bin menung-menung. Macam kita lah tuan-tuan, buat kuih bulan Ramadan, akak-akak buat kuih. Sebab itu dengan keluarga jangan berkira, bagi yang terbaik. Masalah kuih yang hangus juga dia bagi anak dia makan tu. Dia nak jamu orang makan hari raya. Mak dia buat kuih semprit. Anak dia balik tarawih, mak kuih apa? Jangan kacau mak. Nak sikit mak. Tuh, ambil yang hangus dalam balang. Ada sebalang hangus hitam. Anak dia kunyah, dia pati ngap hitam. Bapak pula dia balik suami dia, amboi rajin isteri abang masak kuih apa? Kuih semprit bang. Boleh abang rasa? Tu dalam balang juga. Makan sebelah anak tengok gigi bapak tengok gigi anak. Kita serupa, nampak tuan-tuan. Ya Allah, bagilah yang terbaik. Agak-agak ada ke orang nak datang rumah kita lagi tuan-tuan? Tak macam dulu. Sebab itu saya kata, COVID ni dah mengubah macam-macam. Betul tak?
Dah mengubah macam-macam. Kahwin, berubah. Betul tak? Dulu kahwin ramai boleh jemput. Tuh, siapa yang kahwin waktu PKP paling untung. Sebab itu akak-akak kena cek suami kejap balik, kejap tidak, kejap balik, kejap tidak. Tu kita kena risau tu. Jangan main-main. Sebab nikah 3 orang dulu. Dia pengantin mati perempuan, yang tukar akad nikah saksi. Sah habis, akak-akak tak ikut. Ni akak-akak kena hati-hati. Sebab kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama, mendapat redha daripada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, siapa yang masuk Ramadan, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, yang pertama mesti dia beriman. InsyaAllah dia akan mendapat redha daripada Allah. Yang kedua kata Nabi, mim. Yang kedua kata ulama, mim. Apa dia? Bulan Ramadan. Apa yang ada dalam dia? Namanya maghfirah, pengampunan daripada Allah. Kalau tuan-tuan baca Quran, mesti tuan-tuan akan perasan. Allah Ta'ala gunakan innallaha ghafurur. Mesti 2 pasang. Yang pertama, ghafur, pengampunan. Siapa yang minta ampun pada Allah, Ar-Rahim. Allah Ta'ala pasti sayangkan dia. Sebab itu bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Allah. Bulan Ramadan minta, ya Allah Tuhanku, aku banyak dosa, ya Allah. Aku pernah makan mangga jiran sebelah, ya Allah. 5 biji, ya Allah. Aku ingat mangga aku, ya Allah. Tapi baru aku teringat, aku tak tanam pokok mangga. Itu pun masalah juga tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf dengan Allah. Ya Allah, aku pernah punting semayang, ya Allah. Jangan kau murkakan kehidupanku, ya Allah. Aku mohon ampun pada engkau, ya Allah. Nampak tak? Kita minta sebab bulan Ramadan, bulan paling baik untuk minta pengampunan pada Allah. Allah tuan-tuan. Sebab itu dosa kita ni tuan-tuan, teringat zaman-zaman muda dulu banyak dosa kita tak? Banyak tuan-tuan. Dosa kita mengurak anak dara. Dosa kita fitnah orang. Dosa kita makan harta satu orang. Kita tak nak Ramadan kita ini tuan-tuan menjadi pahala yang muflis. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi tanya para sahabat. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi tanya, atadruna mal muflis? Wahai sahabat, kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Sahabat menyatakan, al-muflisu man lam dirham wala mata. Ya Rasulullah, orang muflis ni orang tak ada duit dan tak ada harta benda. Betul lah. Macam kita faham. Tapi Nabi kata, faqala al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalah wa siyam wa zakah. Nabi kata orang yang muflis daripada kalangan umatku di hari kiamat, dia bawa pahala semayang, dia bawa pahala puasa, dan dia bawa pahala zakat. Rupanya hari kiamat tuan-tuan, orang tu jadi muflis bukan sebab dia tak puasa, dia puasa. Nabi kata orang tu muflis bukan sebab dia tak semayang, dia semayang. Bukan sebab dia tak keluar zakat, dia keluar zakat. Tetapi dia muflis sebab kata Nabi dia pernah menyakiti hati satu orang. Yang kedua, dia pernah fitnah satu orang. Yang ketiga, dia pernah memakan harta satu orang dengan cara yang salah. Yang keempat, dia pernah memukul satu orang. Segala amal kebaikannya kata Nabi akan diberikan kepada orang tersebut sampai habis. Allah, rugi habis ni tuan-tuan, habis. Dan kejahatan orang tersebut ditimpukan ke atas belakangnya. Kemudian Nabi kata, thumma turiha finar. Dia ni akan dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Ni kita kena minta ampun tuan-tuan. Allah. Sebab itu kadang-kadang saya tengok menung, kadang-kadang jadi orang perempuan ni, Nabi pernah sebut orang perempuan paling senang masuk syurga berbanding dengan orang lelaki. Tapi Nabi kata orang perempuan paling ramai dalam neraka. Macam mana pula tu? Agak-agak nak masuk syurga tak? Agak-agak nak masuk syurga, nak tak jumpa suami semula dalam syurga? 2 hari lepas saya ceramah kat mana tahu. Dia kata tak payah jumpa pun tak apa Ustaz. Nyemak. Biar dia duduk dalam neraka. Dahsyat tuan-tuan. Agak apa dia benci dengan lelaki dia pun tak tahu. Kita nak satu keluarga duduk dalam syurga. Abang-abang kalau duduk dalam syurga, masuk dalam syurga, seorang 70 bidadari melekat dekat kita. Seronok tak?
Kata larat tu Ustaz, saya dah 80 ni. Yang kat rumah tu pun tak larat nak layan, ni 70. Tak. Yang dalam syurga, semuanya umur di antara 30 hingga 33 tahun. Macam akak-akak yang umur 50 tak ada peluang masuk syurga. Satu hari seorang wanita dia datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, macam makcik ni boleh tak masuk syurga?" Nabi kata, "Minta maaf makcik, dalam syurga tak ada orang tua." Sedih makcik itu. Sedih dah. Apa maksud Nabi? Nabi bergurau. Siapa walaupun umur dia 60, 70, dia masuk syurga akan diremajakan oleh Allah seperti umur 30 hingga 33 tahun. Sebab itu siapa yang umur 33, 31, 32, itulah baya-baya umur yang ada dalam syurga. Ustaz Sari umur berapa Ustaz? Oh, dah terlepas dah Ustaz Sari 36. Udah terlepas dah. Macam saya 33. Tuan-tuan nak tengok ahli syurga ni. Kan? Maknanya apa tuan-tuan? Akak-akak kita semua masuk syurga, umur kita antara 30 hingga 33 tahun. Tu umur ahli syurga. Habis kalau suami akak dia masuk syurga dapat 7 bidadari, akak dapat 70 bidadara ke Ustaz? Astagfirullahalazim. Akak-akak Allah Ta'ala berikan apa yang kita minat di dunia. Apa kita minat? Orang perempuan dia minat apa? Perhiasan. Minta Allah gelang sampai ke ketiak. Buka gelang dengan bulu-bulu ketiak tercabut lagi tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi dalam syurga. Nabi kata orang perempuan yang pertama dia jaga semayang. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, orang lelaki dengan orang perempuan dia jaga betul semayang. Susahnya orang perempuan semayang berbanding dengan orang lelaki. Akak-akak semayang susah tak? Sehelai rambut dia tak boleh nampak. Betul tak? Abang-abang tak apa dengan rambut, bulu kening, jambang semua tu. Tak ada masalah. Orang perempuan selai pun tak boleh. Susahnya. Tengok semayang tarawih nanti dia kena pakai anak telekung, mak telekung, nenek telekung, keturunan telekung, semua dia sarung. Telekung, kain dalam, baju dalam, kain baju kurung, skarf, tudung, telekung, stokin, tengok 8. Cuba tengok suami kita relax, pakai jubah dalam kosong. Dia naik motor daripada rumah dia tu, kain diangkat sampai ke peha, menonong ke depan. Hai Badin, tinggi sangat angkat, ekor senang masuk dia kata. Dia kata bagi sejuk sikit. Ni orang lelaki semayang dia senang. Orang perempuan dia susah. Yang kedua orang perempuan Nabi kata dia jaga puasa dia. Jaga puasa. Sebab apa? Abang-abang bangun sahur pukul 5.30. Suami isteri bangun sahur pukul 4.30. 4 pagi dia buat persiapan untuk tuan-tuan. Allah, pukul 4 pagi akak-akak kunci jam, betul tak? Tenenenet. Suami lepuk muka, bangun. Dia bukan nak bangun, dia lepuk. Aduh, letih betul lah bang. Awak ni. Gigi. Bini lah bertukang kat dapur, keletang. Kejut anak pukul 5 suku. Halo, adik, kakak, bangun. Mak, abah tak bangun? Pergi panggil abah. 5.30. Abah dia, abah bangun, oi, lagi 5 minit. Melompat dia tuan-tuan. Duduk atas meja makan. Orang lelaki dia senang makan. Kan? Jaga puasa. Yang ketiga orang perempuan dia jaga aurat dia. Ni kakak kena ingat, bulan Ramadan jaga maruah diri kita. Kadang-kadang kita duduk kat rumah walaupun orang jual ikan depan rumah, wajib tak tutup aurat? Wajib. Ni rata-rata saya tengok Allah. Lori ikan lalu depan rumah dia pukul 10.30. Tenen. Dia dengan dia ambil towel, dia lekap je, ketik macam ni. Tu tak ada masalah. Masalah pakai baju kelawar. Mandi tidak apa. Tidak. Udahlah baju kelawar daripada ketiak sampai ke pinggang terbelah. Elok pilih ikan. Lepas tu dia angkat. Ikan apa ni? Yang jual ikan dia tengok. Tak pernah tengok ikan dalam tu dia terlambat. Tuan-tuan, ni pun masalah juga. Kadang-kadang kita nampak biasa tuan-tuan. Sedangkan dia ada hukum kat situ. Sebab itu jaga maruah diri kita. Yang keempat, kata Nabi, orang perempuan, dia taat pada suami yang soleh. Orang perempuan, dia jaga 4 benda ni. Nabi kata dia boleh pilih mana-mana pintu syurga dia nak masuk.
Sebab itu kita minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa kami semua dalam bulan Ramadan. Berapa ramai yang abaikan mak bapak dia, tuan-tuan. Allah. Kadang-kadang kita duduk bulan Ramadan, buka puasa, tuan-tuan, kita beli ke anak kita makanan sedap-sedap. Mak bapak kita di kampung tak tahu dia makan apa, kita tak pernah tahu pun. Bulan Ramadan kita kena ubah benda ni. Kita kena ubah. Kita bawa RM30 sehari bazar Ramadan, habis. Tapi mak bapak kita apa yang makan dekat kampung, tuan-tuan? Nampak tak? Jom kita buat benda ni, buat perubahan. Yang ketiga, ra mim dad. Dad itu apa? Dhamanullah, jaminan daripada Allah. Apa dia yang Allah Ta'ala jamin orang yang berpuasa? Nabi sebut dalam satu hadis, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi kata siapa yang mendirikan Ramadan imanan wahtisaban, beriman dan mengharapkan rahmat daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, dosa yang pernah dia lakukan. Subhanallah. Apa jaminan Allah di dalam bulan Ramadan? Nabi sebut lagi dalam satu hadis, man qama lailatul qadr, siapa yang membangunkan malam al-qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, juga Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Yang ketiga, apakah jaminan Allah di dalam bulan Ramadan? Nabi kata, idza jaa ramadana futihat abwabul jannah. Apa dia? Pintu syurga terbuka seluas-luasnya. Wa ghulikat abwabun nar, dan tertutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan syaitan-syaitan dirantai. Habis Ustaz, makcik tahun lepas Ustaz, puasa ketiga, makcik macam nampak kelibat dekat dapur. Kata setan kena rantai. Setan kena rantai, ibu-ibu. Jin tak kena. Jin juga macam kita. Ada Islam, ada yang tak Islam. Lalu ada juga ulama' dia mentafsirkan hadis ni, dia kata yang kena rantai adalah cip-cip syaitan. Yang anak-anak setan ni bebas macam biasa. Sebab itu bulan Ramadan orang tetap ada buat jahat. Betul tak? Buat jahat. Dengan anak syaitan dia tewas, bayangkan dengan bapa setan nanti hasut. Out dia, tuan-tuan. Sebab itu ni jaminan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala jamin siapa puasa dengan iman, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, yang keempat, alif, ulfatullah, kemesraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang berpuasa, Allah Ta'ala mesra dengan dia. Bagaimana kita nak mendapat kemesraan Allah? Bulan Ramadan, amal-amalnya kebanyakannya tak dapat pada malam-malam yang lain, bulan-bulan yang lain. Antaranya tarawih. Tarawih hanya ada bulan Ramadan. Akak-akak abang-abang tertinggal malam pertama tarawih, kita tak ada ganti bulan-bulan lain. Mana ada boleh ganti? Imam kata 10 malam terakhir ni kita dah puasa dekat 20 hari. Jadi tarawih pun kita dah buat 20 hari. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, insya-Allah bermula pada malam esok dan 10 malam terakhir ni tarawih kita tak buat lah ya. Jadi kita akan gantikan pada 10 malam akhir bulan Syawal. Gila imam tu. Mana ada tuan-tuan? Tuan-tuan tak buat tarawih, hari pertama tarawih, tak ada kan? Tak ada ganti. Buatlah. Ni tarawih pun satu hal, ada geng 08 dengan ada geng 20. Tak kisahlah buat berapa pun. Betul tak? Kat sini buat berapa? Mana imam? 28? 28? 08? 28 tu makam wali Allah, tuan-tuan. Geng 08. Tuan-tuan, saya tengok memang geng 08. Sebab orang kita, tuan-tuan, bak semayang dia malas sikit. Betul? Yang gajin bak semayang ni orang Pakistan, Bangladesh, India. Kalau tuan-tuan tengok. Ni pengalaman saya lah. Saya tengok, perhati. Siang Bangla tu, dia kerja kontrak. Malam dia bantai 20 rakaat selamba. Betul tak? Saya pergi tahun lepas satu tempat di Negeri Sembilan, tuan-tuan. Jadi imam tarawih.
Sampai dekat tangga dia jemaah, dia kata, ni ustaz yang imam tarawih ke? Saya kata, betul. Alhamdulillah ustaz. Kalau boleh tu kul huwallahu ahad tu ustaz belah dua lah, cepat sikit. Nampak punya pemalas nak sembahyang. Dia suruh kul huwallahu ahad tu belah dua. Saya kata sungguh. Dia kata tak lah kak sembahyang. Yang buat 8 pun Allah bayangkan nak buat 20. Pergi masjid berjalan, balik merangkak. Udah macam zombie ramai-ramai. Faham pula dekat Kesang tu. Geng-geng 20 lah tu, nampak? Sebab itu, buat 8 pun betul, tak ada masalah. Buat 20 pun betul. Saya Ustaz tak biasa buat 20 Ustaz, saya selalu buat 26. Boleh, tak ada masalah. 26 ni biasa Ustaz, macam kita orang ni dekat dulu-dulu lah, orang dulu-dulu saya, Alhamdulillah Ustaz, dah memang 4 tahun saya buat, memang 56. Bagus. Tuan-tuan tak buat langsung pun betul. Betul tak? Sebab benda tu sunat, tapi sunat tak buat dapat pahala, tak buat rugi. Baik buat, bulan Ramadan je ada. Cuma jangan bergaduh. Tu je. Ni mesyuarat bergaduh. Dengan bersempena dengan pelantikan saya sebagai pengurusi yang baru di surau ni, jadi tahun ni saya bercadangkan untuk kita buat tarawih 20 rakaat. Imam pun bangun. Mana boleh? Yang jadi imam saya. Pengurusi tak apa dah. Saya imam. Saya buat 8. Kalau begitu, saya tak kira saya nak buat 20 juga. 28 gaduh. 28 gaduh. Sampai 11.30 mesyuarat tak settle. Lah ada jemaah dia tunggu lama sangat nak capai keputusan, dia tepuk meja. Tahun ni kita buat 102. Menung pengerusi tu. Dia kata datang mana pula makhluk ni, dia kata. Sebab kat surau pun tak pernah nampak. Ada masalah. Yang tukar cadang pun sembahyang tak pernah. Buat apa nak bergaduh? Kita datang masjid, kita Alhamdulillah. Jangan bergaduh. Dah datang masjid, okey, jangan bergaduh. Yang tak bergaduh, yang mendam kat kedai. Dia tak bergaduh. Udah letak bergaduh, tak maki. Lepas tu dia naik haji tau. Selamba je. Lepas tu dia pula cerita pasal hal surau dekat main dam. Dengar-dengar malam tadi pengurusi tak setuju dengan imam tu nak buat 8 ke 20, makan dulu. Bawa dia makan, nampak? Relax. Yang kawan tu lah dia orang ni. Betul, kita kalau duduk masjid ni, pandai-pandai lah kita nak buat haji. Buat haji. Dia semayang, tidak haji 4 kali sehari dia boleh naik. Kita yang datang masjid ni bergaduh. Tak payah bergaduh. Tak payah bergaduh. Sebab itu kita nak bermesra dengan Allah di dalam bulan Ramadan. Kita nak mesra dengan Allah. Sebab itu Nabi masuk 10 malam terakhir, Nabi ikat dia punya kain. Untuk apa? Nabi memperkemaskan kainnya sebagai simbolik. Nabi tak ingat dah tentang urusan dunia sangat. Nabi fokus untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Nampak tuan-tuan? Sebab itu Ramadan ni bukan bulan yang biasa. Allah Ta'ala bagi tahu dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi apa kita nak buat bulan Ramadan? Sekarang ni tuan-tuan dah start bagi nama untuk grup tadarus. Sini ada buat grup tadarus. Buat. Kalau tuan-tuan dapat buat 10 kumpulan, satu kumpulan, satu juzuk, satu malam, 3 malam khatam. 3 malam khatam Quran. 3 malam khatam Quran. Bayangkan sebulan Ramadan, ahli kampung kita, taman kita tuan-tuan khatam Quran 15 kali. Tuan-tuan tak rasa best? Yang kita baca seorang-seorang ni 60 tahun pun tak pernah khatam. Kalau kita nak jadi macam Imam Syafi'i tuan-tuan, Imam Syafi'i satu hari 2 kali khatam Quran. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan rasa pelik tak Imam Syafi'i macam mana dia buat? Sehari 2 kali khatam Quran. Akak-akak pelik tak rasa dia? Rasa pelik. Imam Syafi'i dengar pasal kita, dia pula yang pelik. Kita tengok Imam Syafi'i pelik, Imam Syafi'i tengok kita pula pelik. Kita pelik tengok dia boleh khatam sehari 2 kali. Imam Syafi'i tengok kita, dia pelik. 40 tahun tak pernah khatam ni, dia pula heran. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, jom kita masuk grup tadarus. Bila tuan-tuan join dalam grup tadarus tu, tuan-tuan pilihlah kawan-kawan. Tapi pilih kawan-kawan yang pandai. 2-3 orang mesti ada pandai. Dalam grup saya pesan, jangan ramai. 5-6 orang okey. Jangan tuan-tuan buat grup sampai 36 orang. Tu bukan grup tadarus. Tu grup membawang tuan-tuan. Buat 5-6 orang cukup.
Lantik seorang atau dua orang yang baca dia kemas. Baca dia power. Baca dia pandai. Dia boleh tegur bacaan tajwid kawan-kawan yang lain. Betul tak? Sebab itu tuan-tuan jangan masuk, jangan pilih grup yang baca dia pattern macam kita baca. Memang tak ada salah. Abang Midin boleh baca start dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza dulu. Nak habis satu muka tuan-tuan 2 tahun belum tentu. Idza je 84 kali dia ulang. Aduh. Habis dia baca satu muka, Sadaqallahul azim. Oh, Abang Bidin baca merangkak sadaqallah laju. Alhamdulillah. Okey, Paman pula sambung. Tak payahlah tuan-tuan duduk dalam grup tu. Itu yang kata satu grup tu. Pecah-pecah grup lah. Mesti ada seorang pandai. Tapi jangan pandai sangat. Pun masalah juga. Setiap huruf salah. Bis. Dia kata huruf ba dah salah ni. Bismil. Mil apa? Mil. Wah, baru huruf kedua nampak tuan-tuan. Sebab itu yang biasa-biasa sajalah. Boleh, tak ada masalah. Join grup tadarus. Sebab sunat bertadarus bulan Ramadan. Nabi tadarus dengan sahabat. Nabi dengar bacaan para sahabat, tadarus bersama bulan Ramadan. Siapa dengar bacaan Nabi? Malaikat Jibril. Setiap kali Ramadan, Jibril akan tasmik bacaan Rasulullah seorang-seorang. Rasulullah tasmik ramai-ramai. Sebab itu bulan Ramadan dekat surau Taqwa, kalau dia duduk dalam grup tadarus ramai-ramai, tu biasa. Kalau tuan-tuan tengah duduk ramai-ramai, tiba-tiba nampak seorang tu, dia duduk seorang, dia baca Quran, Jibril tengah tasmik dia. Ketahuilah kalau kita tuan-tuan, malaikat dah datang ziarah, lepas 4 hari tak lama dah insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan jangan seorang-seorang. Tapi masalah kita tuan-tuan bulan Ramadan kejap-kejap tadarus, jap-jap tadarus. Habis Ramadan tak ada terus. Ini masalah. Macam kita pergi Mekah lah, betul tak? Kita pergi Mekah rasa duduk hotel tu rugi. Baik duduk Masjidil Haram, betul tak? Kejap-kejap turun Masjid Haram. Duduk hotel, tak tenang. Duduk Masjid Haram. Jap-jap Masjid Haram. Balik kesang tuan-tuan haram ke masjid. Itu balik habis tuan-tuan. Mak tak semayang ke? Alhamdulillah lah mak di Mekah. Kau tak pernah dengar ke Nabi kata semayang di Mekah 100,000 pahala. Mak semayang banyak dah. Kira-kira dalam 4.8 bilion pahala tu. Tu yang mak tak semayang 4 tahun. 4 tahun dia tak semayang tuan-tuan. Tuan-tuan bayang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jadi apa ada bulan Ramadan? Bulan Quran. Jadi kita baca Quran. Bagi tuan-tuan yang baru nak berjinak dengan Quran, mana-mana tempat saya selalu sebut benda ni. Tuan-tuan yang bukan hari-hari kita baca Quran. Sebulan sekali. Ada tak? Ada. Setahun sekali pun ada. Jadi tuan-tuan yang baru nak berjinak dengan Quran, tuan-tuan boleh gunakan beberapa kaedah. Yang pertama, tuan-tuan boleh gunakan kaedah Turki. Macam mana orang Turki baca Quran? Orang Turki dia baca Quran, kalau baru nak berjinak dengan Quran, dia ambil Quran, dia buka saja muka surat apa-apa, dia baca separuh muka. Dia baca separuh, lepas tu dia tutup. Esok, dia buka lagi muka surat apa-apa, dia baca separuh, dia tutup. Tak terasa beban. Satu. Kalau tuan-tuan tak nak ikut kaedah Turki, tuan-tuan boleh gunakan kaedah Pakistan. Orang Pakistan kalau baru nak berjinak dengan Quran, dia hari pertama Ramadan, dia akan baca juzuk 30. Lepas juzuk 30, 29, 28, akhir sekali juzuk 1. Kenapa dia mulakan dengan juzuk 30? Sebab terasa ringan surah-surah yang selalu kita dengar, dan orang yang baru nak berjinak dengan Quran tak terasa terbeban. Dia rasa senang baca Quran. Tu. Tapi saya tengok muka tuan-tuan, muka Arab. Jadi tuan-tuan boleh gunakan kaedah Arab. Macam mana orang Arab baca Quran? Macam kita buat macam biasalah. Mula-mula juzuk 1, juzuk 2 sampai juzuk 30. Pilihan lah. Pilih yang mana senang. Yang penting membaca Al-Quran. Bagi akak-akak abang-abang yang dah terror baca Quran, jom
kita perkemaskan tajwid kita membaca. Sebab itu tuan-tuan tengok kori. Pernah tengok kori kan? Kori antarabangsa kan? Sebab itu saya nak je cadang pada JAKIM tuan-tuan. Negara pelik-pelik tak payah masuk, confirm kalah. Tu negara Nigeria. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angkal yahudu walan, confirm kalah. Biarlah bertanding Malaysia, Indon, Brunei. Tu pun tak apa dah. Yang lain-lain memang confirm kalah dah. Tengok kori-kori baca dengan tajwid, dengan lagu, Allah. Dapat buat Ramadan ni tuan-tuan cantik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling syok waktu ditarik tu. Wala tarda ankal yahudu. Dia punya lambatnya baca. Yang jenis tu tuan-tuan, dia tak boleh jadi imam tarawih. Memang pukul 3 pagi baru habis. Allah, walaupun geng 08. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, yang duduk soft depan, silap pula duduk depan. Bismillah. Habis lah. Yang duduk belakang belum angkat takbir. Baik, aku tak angkat lagi. Nombor tu tak boleh. Jadi kena baca biasa. Nama pun tarawih, bukan kita nak kejar apa. Tarawih ni rehat. Kalau dekat Arab, dia orang semayang 4 rakaat, pergi makan. Sungguh lah. Kalau belah-belah kampung, belah-belah Arab tu, dia orang buat 4 rakaat, pergi minum, menyimbang, makan, muter-kedarah, beria makan ni. Lepas tu dia masuk lagi, sambung lagi 4 rakaat. Cuma kita kat sini tak boleh buat, namanya buang tebiat tuan-tuan. Sebab orang kita buat makan nombor 1. Dia dah makan, terlupa nak sembahyang, itu masalah. Sebab itu ulama kita di Malaysia ni, dia susun waktu imsak. Imsak tu hanya ada kat Malaysia, di Arab mana ada imsak. Imsak tu break tak berapa nak makan. Sebab orang kita makan, dia terlupa daratan. Dia makan, imsak. Imsak ni, kadang-kadang imam dia buka ayat Quran 10 minit. Betul tak? Waktu tu lah break tak berapa nak makan. Berhati-hati. Sekejap lagi azan. Hati-hati sebab dah bunyi tu. Bayangkan kita tengah makan, tiba-tiba azan. Itu yang gelang kabut tu. Di situ ada hukum. Betul tak? Kalau tuan-tuan tengah makan, tiba-tiba azan. Nak buat macam mana? Kan? Betul lah. Ya, rezeki kita yang dalam mulut tu telan. Allahu Akbar tengah kunyah keripap mak baru 3 kali. Orang azan Allahu Akbar ngam-ngam telan lah tuan-tuan. Jangan tanya ustaz tu, air. Rezeki masing-masing lah. Dapat air lah, dapat ayam yang bangun lewat berjadah. Bangunlah awal sikit. Tuan-tuan, boleh tak bergigi bulan Ramadan? Lalu ulama fiqah dia bahaskan. Nak bergigi boleh sebelum zuhur. Selepas zuhur makruh. Kita disunatkan berbau mulut kita sendiri yang sedang berpuasa. Rupanya orang puasa ni tuan-tuan, bau mulut dia sebenarnya datang daripada perut. Sebab itu kita disunatkan bau mulut. Sebab apa? Sebab di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa wangiannya kasturi. Tapi tuan-tuan kena ingat, di sisi Allah. Di sisi kita, tobat lahum tuan-tuan. Abang-abang jangan buat gila. Petang-petang, pukul 5 petang, pergi dekat dapur, letak dekat bini dia. Mati bini dia tuan-tuan. Pengsan kawan tu. Udah tak buka buat tahlil pula lepas tu. Sebab kalau orang jadi faham tuan-tuan, dia kena sahur. Tasahharu fa inna suhur barakah. Sahurlah kerana sahur itu ada berkat. Berapa ramai masyarakat kita tak nak bangun sahur? Alhamdulillah Ustaz, saya memang sahur Ustaz. Lepas pukul balik tarawih memang saya sahur. Tu bukan sahur, tu makan malam. Betul tak? Melewat-lewatkan sahur sebelum azan. Tu lebih baik daripada kita makan tengah malam. Tu bukan sahur, tu makan malam. Buka puasa kena sunat mempercepatkan buka puasa. Tuan-tuan nak baca doa, baca sebelum buka. Doa yang panjang-panjang. Saya pergi buka kat mana tak tahu. Berapa tahun lepas lah. Tengah-tengah nak buka tu,
Imam buat tahlil, tuan-tuan bayang. Tu dah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita dah pegang kurma, letak balik. La ilaha. Saya pula duduk sebelah imam, duduk pandang la ilaha illallah. Imam pejam mata, la ilaha illallah. Sekbek dia buat 33 kali. Yang tak tahan dia punya doa, komen panjang lagi. Menangis-nangis dia baca doa. Allahumma suril Islam awal muslimin fil Iraq. Pergi ke Iraq. Yang duduk sebelah saya, Ustaz, bila nak sampai Malaysia? Saya kata tak tahu, jangan sampai Fi Syria. Tu baru Syria dah. Bila nak masuk Asia Tenggara, tak tahu. Kalau jumpa tu imam macam tu, tuan-tuan, biar dia baca seorang-seorang, tuan-tuan makan kurma depan dia, ngap makan. Yang jadi sunat bukan doa lagi, tuan-tuan. Yang jadi sunat makan tu. Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak buka puasa, tak nak makan nasi, jangan duduk depan nasi. Betul tak? Nasi akak-akak dah buat dekat dapur, ambil air, ambil kurma satu bekal, duduk depan TV, duduk depan ruang tamu, panggil anak-anak suami. Abang, jom kita buka puasa ambil sunnah Nabi, lepas tu jom kita semayang, lepas semayang kita pergi dapur kita makan. Anak pun tak tengok makanan. Nampak tak? Supo juga kat masjid, kadang-kadang orang dah duduk keliling lauk, dah menung, dia dah cop. Nasi pula nasi Arab, mandilam. Oh ya Allah, air 3 rasa. Air soya, air tabu, air katira, duduk depan. Dia susun, dia dah cop dia punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengurusi kata, alhamdulillah tuan-tuan, selamat buka puasa. Allahumma lakal sunnah wa bika amanah wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada tuan-tuan yang supaya kita makan kurma dulu. Lepas tu kita minum air, kita solat insya-Allah. Lepas solat baru kita belasah sama-sama. Agak-agak semayang tadi khusyuk. Yang dia dah cop dia punya tu. Kompong tak khusyuk, tuan-tuan. Yang duduk soft depan lagi tak khusyuk. Allahu Akbar, macam mana boleh ramai pula? Ish, cukup ke? Yang duduk soft belakang, dia paling seronok duduk soft belakang. Siap baik aku lewat. Awak nak tengah semayang. Habis bikin salam, aku pusing dulu, dia kata. Termasuk yang mencadangkan makan kurma dulu tu bawah mimbar tu. Dia tukang cadang, dia juga tak tenang. Takkan dia orang tak tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dah lapor, dia bukan kira pak imamnya tempat ke apa, tuan-tuan. Dia belasah. Sebab itu kalau dah duduk makanan, makanlah dulu. Tak dikira melewatkan solat. Kita solat ni, kita makan bukan setengah jam. Betul tak? Paling kuat kita makan 10-15 minit, 10-12 minit. Jadi tak dikira melewatkan solat. Jadi tu kaedah teknik dia. Sebab itu tuan-tuan, jom meriahkan bulan Ramadan ini bukan sekadar kita nak meriahkan perut kita. Sebab itu tuan-tuan rasa susah tak puasa? Susah. Sebab apa? Pertama lapar. Begitulah kehidupan orang-orang susah saat dia tak ada makanan kita rasai. Sebab itu jangan membazir bulan Ramadan. Kita bawa RM50, jalan tegak masuk Ramadan. Keluar pasal Ramadan, jalan macam penguin tu, begini je lah. Buka puasa hari tembikai seorang 3 jam. Macam dia seorang puasa kat dunia ni. Oh ya Allah. Agak-agak masak-masak lauk tu, suami tu pukul 6, anak beranak dah duduk depan nasi menung. Azan 7.20, pukul 6 duduk dah. 6.30 mak dah asingkan lauk dah kat anak-anak. Bapak dia lagi syok, suami dia 6.45 dah gaul lauk siap-siap. Jangan main-main orang lapar ni. Pukul 7 dah letak dah, lagi 20 minit. Anak dia kata, "Bah, 20 minit." Tak apa, standby. Sunnah percepat dia kata. Allah ngap. Allah test 1 2 1 2. Habis tuan-tuan. Batal pula sembahyang tu. Batal sembahyang, batal pula puasa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan gelojoh, buat relax. Kan? Itulah kehidupan orang susah. Sebab itu kadang-kadang kita buka puasa, ya Allah, semengah-mengah ni duduk. Dah buka puasa menjanda pula sampai tak tarawih. Allah, seokok kat luar rumah. Kau orang lain, orang sini juga. Kain gulung, baju tak pakai, orang pergi tarawih dia buat tak tahu seokok. Kenyang. Burung 3 ekor duduk kat depan. Dia main burung. Burung tu menyaut. Burung tu suruh pergi tarawih. Dia tengah duduk, melawat dia campak rokok.
Burung tu burung tu digulung kain. Dia burung tu digulung kain. Bila dah 8 kali gulung, dah tak rupa kain. Dah jadi tali pinggang. Bila dia tu, tiga-tiga. Terkejut tuan-tuan. Burung tu kata, yang ni spesies apa pula, nampak tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, jangan terlalu kenyang di dalam bulan Ramadan. Kan? Sebab itu, carilah tuan-tuan pergi dekat Google, cari apakah makanan sunnah Nabi. Nabi sahur, apa sunnah Nabi? Nabi akan sahur dengan 3 biji korma dengan air masak. Ikutlah. Ustaz, macam kalau kita ikut Nabi yang macam tak kenyang Ustaz, 3 biji. Carilah nombor ganjil 99. 103. Yang penting ganjil. Tapi tak menggagak lah sampai 100 biji tu tuan makan. Ikutlah 5, 7 kan. Sebab itu tuan-tuan, jom kita rebut keseronokan kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Saya pesan pada tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan, saya pesan pada tuan-tuan, nanti 10 malam terakhir, akak-akak, abang-abang jangan lupa solat tarawih. Boleh? InsyaAllah lah, saya doakan ada kekuatan untuk saya dan tuan-tuan. 10 malam terakhir, jangan lupa solat tarawih. Nabi kata Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam akhir dan pada malam-malam ganjil. Kita ambil 10 malam akhir. Kalau jatuh salah satu malam itu 10 malam akhir, tuan-tuan semayang malam tu malam Al-Qadar, umpama tuan-tuan telah bangun solat malam 1000 bulan. 10 malam terakhir, tuan-tuan jangan lupa baca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali. Nabi kata siapa baca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali, umpama dia telah membaca keseluruhan Al-Quran. Kalau jatuh malam tu malam Al-Qadar, umpama tuan-tuan telah khatam Quran 1000 bulan. 10 malam akhir, tuan-tuan datang ke surau Taqwa, bawa duit, sedekah. Kalau jatuh malam tu malam Al-Qadar, umpama tuan-tuan telah bersedekah 83 tahun ataupun 1000 bulan. Pesan pada tuan-tuan, ni cadangan. Kalau nak buat, dipersilakan. Tak nak, tak apa. Tuan-tuan, cuba bagi duit raya pada bulan Ramadan. Dapat pahala sedekah di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan nak bagi mak ayah duit, 30 Ramadan, esok raya, pergi rumah dia, mak ada sikit lah duit raya. Esok kan baru raya. Tak apalah mak, dapat kehebatan bulan Ramadan punya sedekah. Nampak tak? Tuan-tuan nak bagi duit raya pada anak, 30 Ramadan tu bagilah. Sebelum buka tu bagi. Okey, anak abah puasa cukup. Jadi abah bagi. Ni duit raya untuk esok. Esok dah tak ada dah hari ni je. Dapatlah pahala sedekah di dalam bulan Ramadan. Jom kita meriahkan. Yang paling penting, jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrah. Ya, tuan-tuan, itulah yang menyucikan harta kita mudah-mudahan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya rasa cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan, sebab tak boleh lama, sebab makanan pun dah sejuk. Jadi sunatnya kita berhenti lah, kan? Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan esok insya-Allah jadual saya esok pagi di Menara Persekutuan, dan pukul 7 flight saya pergi ke Sarawak. Ada 30 program saya perlu hadir di Sarawak, Kuching, Padawan dan juga Kota Samarahan. Jadi doakan perjalanan saya. Nabi kata doa orang musafir ni mustajab. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur dan umur yang barakah. Saya doakan tuan-tuan dijadikan hamba Allah terbaik dunia akhirat. Saya doakan tuan-tuan supaya kita semua dapat sampai masuk ke dalam bulan Ramadan yang penuh barakah. Saya doakan tuan-tuan jika ada dalam kalangan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kesakitan kita, semua sekali sihat walafiat. Dan saya doakan tuan-tuan jika ada dalam kalangan kita yang hatinya gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, dibelenggu dengan kesulitan dan pelbagai bentuk masalah, saya doakan tuan-tuan, ya Allah Tuanku, Kau berikanlah sakinah, mawadah, warahmah kepada mereka semua ya Allah, dan Kau berikanlah jalan penyelesaian yang paling terbaik untuk kehidupannya, insya-Allah. Doakan saya, isteri, anak-anak saya. Jadi saya ingat sebulan saya tak jumpa lah isteri dengan anak saya. Last saya jumpa 3 hari lepas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah dan kita masuk ke
ke dalam sekolah Ramadan yang akan mentarbiahkan diri kita dari segi akidah, ibadah dan juga akhlak, dan kita akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, insya-Allah. Insya-Allah doakan saya juga. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat cukuplah sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.